آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT. Allah kurniakan kita nikmat iman dan Islam. Moga-moga dengan nikmat inilah yang membahagiakan kita dunia dan di akhirat, dan kita dapat semayang subuh secara berjamaah yang digandakan dengan 27 kali ganda, dan semayang subuh berjamaah dia siapa yang semayang subuh berjamaah seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, tanda orang munafik apabila dia meninggalkan sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Maknanya tanda munafik orang yang meninggalkan subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Sebab Zuhur, Asar, Maghrib ni bila dia pergi masjid orang nampak. Subuh dengan isyak orang tak nampak, orang tu malah. Maka dia nampakkan dia ni banyak kuatnya ikut Islam, kuatnya ibadah supaya orang lain tengok. Tapi bila orang lain tak nampak, dia tak buat. Ini kerja golongan munafik. Tapi munafik dia ada dua lah, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Tapi orang yang tak sembahyang subuh berjemaah ni dan isyak berjemaah, dia nama munafik amali lah. Kalau munafik i'tiqadi, zahir Islam, dalam dia kufur macam Abdullah bin Ubay, itu dia munafik i'tiqadi ni, dia kufur teruslah jadi kufur. Munafik amali jadi fasik. Maknanya dia orang fasik. Munafik amali maknanya munafik amali di banyak menipu, kuat menipu, kuat cakap bohong saja, tu munafik amali lah, fasik lah akhirnya. Alhamdulillah kita masuk dalam bulan Muharram, bulan pertama dalam bulan Islam. Dalam bulan Islam, bulan pertama. Tapi kita orang Islam tak nak ikut bulan Muharram, tak nak ikut tahun hijrah, sebab bila ikut tahun hijrah cepat tua. Tu kita ikut tahun Masihi. Tahun hijrah dia ada 659 hari saja. Tahun Masihi ada tahun hijrah ada 300, tahun Masihi ada 366 hari. Tahun hijrah 359 hari sahaja. Itu kalau kanak-kanak yang berumur 9 tahun Masihi, kalau ikut tahun hijrah umur dia 8 tahun 8 bulan saja. Mana kalau ada orang ada anak cucu dia umur darjah 2, 8 tahun 8 bulan 6 hari, kalau keluar darah haid tu dah darah haid dah. Dia tengok, anak saya darjah 2. Kalau kira dengan tahun Masihi, kalau kira tahun hijrah, umur dia 9 tahun dah. Dia cukup umur dia 8 tahun 8 bulan 6 hari, mana 9 tahun tahun hijrah. Maka kalau keluar darah, itu darah haid dah, walaupun anak dia dulu darjah 2. Kalau dia kurang darjah 1, taklah, tak jadilah. Dia tak sampai 8 tahun 8 bulan 6 hari. Maka
Kalau kita ikut macam banyaklah kesilapan bila kita anak saya dah rahim ni keluar umur 9 tahun dia sekurang-kurang. Anak saya pun dah 2. Ni tu kita kena ambil tahun hijrah kan. Mengikut kalender hijrah. Kalau umur 60 dah 62. Begitu jugalah kalau last keluar dari rahim 60 tahun. Last keluar dari rahim 60 tahun. Lebih pada 60 tahun dia bukan dari rahim. Kalau dia kata umur dia baru 59 tahun, dia dah 60 dah kalau tahun hijrah. Dia kata aku dah rahim lagi ni. Maka bukan dari rahim dah. Lebih daripada tu. Kan? Maknanya kalau orang perempuan lebih pada 60 masa keluar dari rahim, dia bukan dari rahim. Itu dah darah penyakit dah. Kalau dia menyebabkan dia aku keluar dari rahim ni umur aku baru 59. Ni aku tak sembahyang. Dosa pula. Kita kena tahun hijrah ni kena ambil tahu juga. Walaupun kita tak ikut kalender hijrah, kena ambil tahu. Kan? Maka kita orang Islam ni tak nak guna tahun sendiri, tak nak guna bulan sendiri. Kerana orang Islam tak ada jati diri. Kita ada tahun sendiri, ada bulan sendiri, ada hari sendiri, semua ada. Kan? Kita tak ada jati diri. Hari, malam, siang semua kita tak guna kita punya, semua ikut barat belaka. Kan? Barat ajar kita banyak mengelirukan kita. Kan? Saya nak baca sedikit hadis berkenaan dengan bulan Muharram, kelebihan puasa pada bulan Muharram. Bulan Muharram ni termasuk bulan haram. Bulan haram dalam Islam, bulan haram ada 4: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan-bulan ni bulan yang diharamkan berperang. Umat Islam tidak dibenarkan berperang. Tetapi apabila diserang boleh dipertahankan. Itu Yahudi laknatullah, kebiasaannya diserang umat Islam di Palestin bulan Muharram. Dia tahu bulan Muharram bulan diharamkan perang. Maka para sahabat dulu bila bulan haram mereka memperbanyakkan puasa sunat. Bulan Muharram banyak puasa sunat, bulan Rejab banyak puasa sunat. Kan kalau orang tua-tua dulu bulan Rejab dia puasa, bulan Syaban dia puasa. Bulan Rejab tu dia puasa bukan sebab kelebihan bulan Rejab, tetapi sebab bulan Rejab itu bulan haram. Kalau bulan Syaban dia puasa sebab kelebihan bulan Syaban itu sendiri. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da syahrul Ramadan syahrullah al-Muharram. Dekat sini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih afdal puasa selepas daripada bulan Ramadan, iaitu bulan Muharram. Maknanya selepas afdal puasa selepas daripada bulan Ramadan, iaitu puasa bulan Muharram. Ini kita tak biasanya kita buat puasa 10 Muharram saja. Mana sepanjang bulan Muharram tu boleh kita puasa. Sunat puasa atas nama bulan Muharram. Sahaja aku puasa sunat bulan Muharram. Sahaja aku puasa bulan Muharram itu sepanjang 30 hari, 30 hari dalam bulan 30 ataupun 29 hari itu sunat kita berpuasa dalam bulan Muharram. Tak kira lah hari apa pun. Apatah lagi masuk pada 9, 10 dan 11 Muharram. Maka kita kena memperbanyakkan puasa dan membanyakkan puasa lah. Sebab Rasulullah dia puasa pada bulan Muharram, dia memperbanyakkan puasa pada bulan di awal hayat Rasulullah membanyakkan puasa pada bulan Syaban. Di akhir hayat Rasulullah membanyakkan puasa pada bulan Muharram. Tapi bukan nak suruh puasa sepanjang-panjang bulan tadi. Penuh bulan tak disuruh. Tapi memperbanyakkan daripada bulan-bulan lain.
telah bertanya kepada lelaki, maka kata, apakah bulan engkau suruh akan daku bahawa aku berpuasa kemudian daripada bulan Ramadan? Katanya, baginya tidak aku dengar daripada ada seorang bertanya daripada ini melainkan seorang lelaki. Telah aku dengar akan dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan aku duduk. Maka katanya, ya Rasulullah, manakah bulan engkau suruh bahawa aku puasa kemudian daripada bulan kemudian daripada bulan Ramadan? Sabdanya, jika ada engkau puasa kemudian daripada bulan Ramadan, maka puasalah bulan Muharram, maka bahawasanya bulan Allah, di dalamnya hari taubat, padanya atas satu kaum, dan taubat di dalamnya atas satu kaum lain. Maknanya bulan Muharram ni, maka sahabat tanya Rasulullah, bulan apa yang afdal puasa selepas bulan Muharram? Selepas bulan Ramadan. Maka Rasulullah sebut bulan Muharram lah. Bulan Muharram adalah bulan taubat, dia kata. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula puasa pada bulan Muharram itu amatlah besar pahalanya. Bukan puasa 9, 10 tu, bulan Muharram tu sendiri. Kata dia, bila puasa bulan Muharram tu besar fadilatnya, besar pahalanya, lebih daripada puasa bulan-bulan lain. Maknanya bulan-bulan lain pun ada sunat puasa. Bulan Rejab, bulan Syaban dan sebagainya. Dan ada puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Maka pahala tu lebih daripada bulan-bulan lain, dengan kerana itu datang beberapa hadis yang menunjukkan atas keadaannya itu. Banyak hadis menceritakan kelebihan bulan Muharram tadi. Dan bermula Abu Isa At-Tirmizi telah didatangkan 2 hadis menunjukkan atas kelebihan puasa bulan Muharram tadi. Kelebihan puasa bulan Muharram. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala pada hadis yang menerangkan, menunjukkan bahawasanya puasa bulan Muharram adalah seafdal bulan bagi puasa. Imam Nawawi kata bulan Muharram bulan paling afdal berpuasa, puasa sunat lah. Bukan bulan Ramadan puasa wajib, yakni seafdal puasa sunat, kata Imam Nawawi rahimallahu taala, adalah bulan Muharram. Dan mudah-mudahan Nabi SAW tahukan kelebihan itu pada akhir hayatnya, kerana Nabi membanyakkan puasa pada bulan Syaban, kemudian dilebihnya akan bulan Muharram. Maknanya Nabi ni pada awal hayatnya Nabi tak tahu kelebihan, dia kata. Pada Imam Nawawi kata pada awal hayatnya, dan mudah-mudahan Nabi SAW tahukan kelebihannya itu pada akhir hayat. Kata Imam Nawawi, Nabi tahu kelebihan puasa bulan Muharram ni akhir hayat Nabi. Awal tu Nabi dia mengambil kelebihan pada bulan Syaban. Nabi puasa awal hayat dia membanyakkan puasa pada bulan Syaban, tapi bukan 30 hari lah, tapi banyak, lebih pada bulan-bulan lain. Tapi ada setengah masyarakat kita, dia puasa bulan 3 bulan, bulan Ramadan, Rejab, Syaban. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan deret 3 bulan. Tapi sekiranya kalau dia puasa deret bulan Rejab, Syaban tadi, menyebabkan lemah dia, tak mampu dia untuk puasa bulan Ramadan, berdosa pula. Dia puasa 3 bulan, 2 bulan berturut-turut sebelum Ramadan tadi. Tapi kalau dia mampu, dia boleh puasa. Dia boleh puasa. Dia boleh puasa 2 bulan, tak apalah, atas niat puasa sunat, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi Nabi memperbanyakkan, bukan sepenuh-penuh bulan Ramadan, bukan sepenuh bulan Syaban tu. Dia kata Imam Nawawi, Nabi di akhir hayat
Nabi melebihkan puasa di bulan Muharram. Mana kita bolehlah dua-dua. Bulan Muharram pun kita banyakkan puasa, bulan Syaban pun kita banyakkan puasa. Ada kedua-dua tu ada kelebihannya. Tapi kita nak puasa sunat ni cabaran dia tinggi berbanding puasa wajib. Tapi kalau kekuatan, kalau Allah bagi kita kekuatan untuk puasa, insya-Allah kita boleh buat kan. Apakala didengar oleh baginda Ali akan pertanyaan lelaki itu yang demikian, maka ia pun teringat akan soal jawab di antara seorang lelaki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pertanyaan itu juga daripada lelaki kepada Nabi, kata Sayyidina Ali. Maka apabila diceritakan Sayyidina Ali teringat, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, bulan bila yang afdal berpuasa tadi. Tiada aku dengar akan seorang bertanya daripada itu pertanyaan yang engkau tanya pada aku itu, melainkan seorang lelaki telah aku dengar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahalnya aku duduk di sisinya, maka soalannya belum ada seorang yang bertanya Nabi yang aku dengar melainkan lelaki itu, dan tiadalah seorang yang bertanya pada aku akan pertanyaan itu melainkan engkau. Maknanya Sayyidina Ali kata ada seorang tanya Rasulullah, tak ada lagi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kelebihan atau puasa bulan Muharram. Maka seorang lelaki, engkaulah antara seorang yang orang pertama bertanya kepada Rasulullah tentang bulan Muharram, puasa bulan Muharram. Maka apabila lelaki bertanya, maka Nabi menjawab puasa pada bulan Muharram. Qala in kana as-sha'im ba'da syahr Ramadan fasum al-Muharram. Dia kata, hai lelaki, jika engkau hendak puasa yang afdal kemudian daripada bulan Ramadan, maka puasalah engkau akan bulan Muharram. Maka apabila Rasulullah cakap dengan lelaki tadi, lelaki itu tanya, apakah kelebihan bulan apakah yang lebih ada kelebihan puasa selepas bulan Muharram, selepas bulan Ramadan. Maka Rasulullah kata, kalau engkau mampu untuk puasa, maka engkau puasalah pada bulan Muharram. Maknanya puasa sunatlah. Selepas puasa Ramadan, banyakkan puasa pada bulan Muharram. Kerana bahawasanya bulan Muharram ialah bulan Allah. Maka bulan Muharram adalah bulan Allah. Di dalamnya hari yang taubat padanya atas satu kaum, dan di dalamnya dengan satu kaum yang lain. Maka bulan Muharram juga dikata bulan taubat. Ada bulan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bulan pertama. Bulan pertama kita, ya bulan Muharram, kita ingat bubuk Ashura je lah. Puasa kita tak buat. Ataupun kita puasa pada 10 Muharram saja. Maka kalau boleh kita memperbanyak ni awal lagi bulan Muharram. Belum banyak lagi masa untuk kita puasa pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram tadi kelebihan dia banyak yang Rasulullah telah sebut. Tapi kalau bulan Zulhijjah ni, di awal bulan Zulhijjah diperbanyakkan ibadah, tak kiralah dengan apa-apa ibadah. Bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah disunatkan kita memperbanyakkan ibadah. Tapi bulan Muharram disunatkan kita, digalakkan kita memperbanyakkan puasa. Membanyakkan puasa sunat. Tak kiralah hari apa pun tak apa. Hatta hari kalau di sini dia kata an Amrullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasummu min ghazatil kulli shahr salatul ayyam wa qalla kana yuftiru yaumal jumaah. Dia kata daripada Abdullah, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada tiap-tiap bulan 3 hari, sedikit sekali
dan ada ia berpuasa pada hari Jumaat. Maknanya kalau hari jatuh tu tadi, contoh hari 10 tu jatuh pada hari Jumaat, padahal hari Jumaat biasanya kita ditegur berpuasa, makruh puasa hari Jumaat semata-mata. Tapi kalau hari Jumaat tu jatuh pada 10 Muharram, maka sunat juga kita puasa. Walaupun jatuh pada hari Jumaat, 9 tu jatuh pada hari Jumaat. Maknanya tapi hari Jumaat 10 Muharram. Kan? Jumaat ni 10 Muharram. Jumaat ni 10 Muharram jatuh. Walaupun Jumaat ni jatuh 10 Muharram, maka sunat juga kita berpuasa sebab Rabu ni 8, 9 Khamis, 10 Jumaat, 11 1. Maka kalau boleh kita puasa 9, 10, 11 ataupun kita puasa 9, 10. Maka hari Jumaat ni jatuh, hari 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat, 9 jatuh pada hari Khamis, maka kita puasa 9, 10. Tapi kalau kita nak puasa pada 10 saja pada hari Jumaat boleh juga, sebab kalau puasa hari Jumaat sahaja, bukan 10 Muharram, contoh hari biasa, hari lain, kita puasa hari Jumaat sahaja, makruh. Tapi kalau kita gandingkan Khamis dengan Jumaat, tak makruh. Sebab apa? Hari Jumaat kita disuruh tidak berpuasa, disunatkan kita makruh puasa pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni hari yang disuruh memperbanyakkan ibadah, disuruh banyakkan selawat dan sebagainya. Sebab bila hari Jumaat kita puasa, jadi kita letih nak beribadah-ibadah lain. Tu di hari Jumaat tu tidak disunatkan berpuasa. Tapi hari Jumaat kita puasa Jumaat saja, tanpa sebelumnya, tanpa selepas dia. Tu yang makruh. Tapi kalau kita puasa Jumaat sebelum tu kita boleh puasa, Khamis tu kita puasa, tersambung dengan Jumaat, tu boleh. Tapi yang tak boleh tu Jumaat semata-mata. Hari Jumaat kita puasa, maka yang tu makruh. Tapi kalau disambung, didahulukan ataupun dikemudiankan, boleh. Tapi kalau hari Jumaat ni dia jatuh 10 Muharram, hari Jumaat, maka tak makruh walaupun kita puasa sehari. Sebab puasa atas nama 10 Muharram tu sendiri. Dan sebab bulan Muharram tu pun sendiri disunatkan banyakkan puasa, maka tak makruh, boleh. Ketahuilah kiranya saudaraku, hari Jumaat ialah hari raya muslimin. Maka hari Jumaat ni hari raya mingguan bagi setiap orang Islam. Mana tak sunatlah puasa. Maka hari itu ialah hari saurianya di dalamnya membanyakkan dan memperbagaikan ibadah. Maka hari Jumaat ni sepatutnya kita banyakkan ibadah. Tak kiralah laki-laki ke perempuan ke. Maka setengah daripada ibadah yang afdal ialah puasa. Maka pada hari Jumaat itu boleh seorang itu puasa, tetapi jangan menunggak. Bahkan hendaklah puasa dahulu daripadanya, iaitu pada hari Khamis dan disambung dengan hari Sabtu. Maka puasa hari Jumaat dengan jalan itu tiadalah ditegah syarak, bahkan sunat pada pula kerana ada Nabi berbuat yang demikian itu. Maka kalau kita puasa sebelum hari Jumaat ataupun selepas hari Jumaat, maka boleh, tidak makruh. Tapi yang makruhnya kita puasa hari Jumaat semata-mata. Sebab hari Jumaat ni disuruh kita memperbanyakkan segala-gala ibadah. Tak kira lah dengan selawat ke, baca Quran ke, apa-apa ibadah. Tak kira laki-laki pun disunatkan beribadah, membanyakkan ibadah hari Jumaat. Perempuan pun disunatkan memperbanyakkan ibadah hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ada waktu yang mustajab. Doa kita, doa ada waktu mustajab. Waktu mustajab tu tak tahu bila, tapi sepanjang-panjang hari Jumaat dan malam Jumaat tu ada waktu mustajab. Ada setengah kata waktu hari Jumaat ni di antara dua khutbah, maka waktu tu waktu mustajab. Ada kata asar, selepas asar hari Jumaat, lepas mai asar hari Jumaat, banyaklah kan. Maknanya Allah tak letak bila waktu tu, tapi hari Jumaat tu waktu mustajab. Maka
hari Jumaat tu perbanyakkanlah kita dengan ibadah dan dengan doa. Kalau letak kita tahu dah waktu ni, kita tumpu waktu tu lah. Macam bulan Ramadan kan, ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, tapi tak letak bila tarikh yang tepat. Maka bulan Ramadan tu kita kalau letak tepat, kita akan buat pada hari sehari tu je. Tapi disebabkan ada sebab bulan Ramadan ni ada Lailatul Qadar, tak letak bila tarikh dia. Cuma ulama letak 10 akhir Ramadan. Tetapi bukan mesti 10 akhir Ramadan. Mungkin boleh berlaku sebelum mungkin boleh berlaku awal Ramadan, mungkin berlaku pertengahan Ramadan, mungkin berlaku akhir Ramadan. Maka kita boleh beribadah. Kita kenalah banyakkan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Begitu juga hari Jumaat. Maka Jumaat tu ada hari yang ada waktu yang mustajab doa dia. Maka bila waktu dia tak tahu. Hanya ada pandangan ulama, pendapat ulama dia kata antaranya waktu mustajab tu antara dua khutbah. Di antara dua khutbah, ketika khatib senyap tu, ketika itulah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ataupun ada setengah kata lepas asar. Doa lepas asar tu kita banyakkan doa pada hari Jumaat. Tapi kalau nak puasa, tak boleh juga kita puasa pada Jumaat. Makna Khamis kita puasa, Jumaat kita puasa. Puasa. Kata Abu Isa Tirmizi pada bab ini riwayat pada Ibnu Umar dan Abi Hurairah, katanya bermula hadis ini hadis Mas'ud, ialah hadis hasan lagi sahih. Puasa pada hari Jumaat tu bagaimana? Kata Abu Isa Tirmizi, sungguhnya telah disunatkan oleh satu kaum, satu pendapat daripada ulama akan puasa pada hari Jumaat, dan hanya senya yang makruhnya puasa pada Jumaat itu ialah sebab tiada puasa dahulunya dan tiada kemudian. Yang makruhnya dia kata kalau kita puasa tidak sebelum tu tak puasa, selepasnya ataupun kita yang makruhnya kita puasa semata-mata Jumaat. Itu makruh. Kalau kita sebelum tu kita puasa ataupun selepasnya kita puasa, itu tak makruh. Maka kalau hari Khamis, hari Jumaat ni kita puasa hari Khamis, Jumaat pun kita puasa, maka tak jadi makruh. Tapi memang tidak makruh pun sebab kita puasa 10 Muharram tadi, bukan kita puasa hari Jumaat tu. Sebab ditegah puasa pada Jumaat tadi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasum ahadukum yaumul jumu'ah illa an yasum qablahu aw ba'dahu. Dan daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada puasa seorang daripada kamu pada hari Jumaat melainkan bahawa puasa dahulunya atau kemudian. Ketahuilah kiranya saudaraku, jikalau hendak puasa pada hari Jumaat, maka janganlah puasa akan dia semata-mata yakni puasa pada Jumaat sahaja, dan tiada disamakan dia dengan hari-hari dahulunya dan hari kemudiannya, maka yang demikian itu ditegah oleh syarak. Maka kalau kita puasa menunggal saja hari Jumaat, maka ditegah oleh syarak, tapi bukan tegahan cara haram, tapi tegahan cara makruh. Yang disertakan puasa Jumaat itu dengan hari Khamis dan hari Sabtu, maka jikalau demikian itu tiada ditegah. Kalau puasa kita sambung teguh, Jumaat Sabtu tak ditegah. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Talib dan Abi Abdullah, Anas bin Malik dan Abdullah bin Amru bin As, dan katanya bermula hadis Ubairah ini Ali Hasan lagi sahih. Puasa pada hari Jumaat semata-mata itu makruh, apa dalilnya? Kata Abu Tirmizi, bermula amal atas hadis dalam masalah 218 itu di sisi ahli ulama memakruhkan mereka itu bagi seorang bahawa menentu ia akan puasa pada hari Jumaat dengan tiada puasa dahulu. Kita nak puasa hari Jumaat saja, itu makruh. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muhazzab, dan daripada masalah ini bertanya beberapa hadis akan dalil, jadi dalil setengah daripadanya hadis Nabi yang kita baca tadi. Hadis tadi larang kita puasa semata-mata hari Jumaat.
Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' telah berkata Ashabus Syafi'i iaitu makruh menunggal hari Jumaat itu dengan puasa, maka jika menyambung seorang itu akan dia dengan hari yang dahulunya atau hari kemudiannya, atau muafakat adanya puasa pada hari itu, seperti nazar ia puasa pada hari nazar ia akan puasa pada hari senang sakitnya, tiba-tiba berdepek dengan hari Jumaat, nescaya tiada makruh. Contoh dia kata hari dia nazar tadi, kalau aku senang sakit aku nak puasa, dia nazar, lepas tu kena pula dia sihat tu hari Jumaat dah, maka sunat, maka puasalah dia, kena pada hari Jumaat tadi. Maka macam inilah kita hari pula bulan 10 Muharram tadi hari Jumaat, maka bolehlah kita puasa. Dan telah berkata Qadi bin Abi Thayyib bahawasanya dia berkata tiada aku sunatkan puasa pada hari Jumaat bagi seorang yang ada ia apabila puasa dia setengah akan dia menegah akan dia daripada sembahyang oleh barang yang jikalau ada ia berbuka nescaya membuat ia akan dia. Dia kata kalau dia puasa, tapi kalau tak boleh puasa Jumaat, kalau dia puasa Jumaat tak larat nak pergi sembahyang, letih nak pergi sembahyang, maka tak boleh dia puasa pada Jumaat tu. Dia kena berbuka. Kalaulah dia boleh pergi sembahyang, dia puasa pun boleh gagah lagi, maka tak ada masalah lah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' telah berkata Ashabus Syafi'i dan lain daripada mereka itu bermula hikmah pada memakruhkan menunggalkan puasa pada Jumaat itu bahawasanya berdoa di dalamnya disunatkan dan ialah yang lebih diharapkan, maka ialah hari doa, zikir, ibadah daripada mandi sunat berpagi-pagi hari Jumaat dan menanti mendengar khutbah dan membanyakkan zikir kemudian daripada mana hari Jumaat ni disunatkan kita pergi duduk masjid awal-awal. Kita ni pergi awal ni bila? Awal ni lepas subuh tu hari pertama. Kita pergi lewat dah pukul 12 tu, lewat dah hari, dah waktu last dah pukul 12. Dia awal tu lepas subuh tu, awal tu waktu pertama yang dikatakan dapat pahala paling besar. Maka kita pergi 12 tu lewat dah. Apatah lagi kalau kita pergi imam dah naik atas mimbar, lagi lah tak dapat apa-apa dah lah. Sah lah main Jumaat tu, pahala Jumaat tak ada apa-apalah kan. Tapi kita disebabkan sebabkan kita waktu hari Jumaat tu juga hari kita masih lagi mencari rezeki, maka tak sempat lah orang nak duduk dalam masjid, beriktikaf dalam masjid. Maka Jumaat patutnya kita berzikir, beriktikaf dalam masjid. Disebabkan kokongan hari Jumaat kena bekerja dan sebagainya, maka terlepaslah ibadah yang kita nak lakukan pada hari Jumaat. Dan disunatkan pada hari Jumaat juga membanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada itu, daripada segala ibadah pada harinya, dengan kerana eloklah seorang itu tiada puasa pada hari Jumaat. Dia kata Imam Nawawi, hari Jumaat ni disunatkan banyakkan selawat dan lainnya dan segala ibadah pada harinya, dan kerana itulah eloklah, kata Imam Nawawi, seorang itu tidak berpuasa pada Jumaat supaya adalah ia lebih menolong, ini beri kekuatan pada dia untuk beribadah pada Jumaat dengan segala taat dan menunaikan dengan cergas, rajin, suka hati, bersedap dengan dia, bersedap dan dia tiada jelik dan jemu, maka sebanding haji Arafah, maka bahawasanya lebih aula bagi seorang itu tiada berpuasa. Mana kata kita beribadah pada Jumaat macam kita beribadah pada bulan pada hari Arafah, dia kata banyakkan puasa. Tapi kalau dahlah kita puasa, maka kita tak larat. Maka hari Jumaat ni sebelum pergi sembahyang Jumaat sunat mandi, sunat mandi Jumaat.
sebelum pergi. Tapi bagi yang nak pergilah, bagi yang tak nak pergi, tak sunatlah mandi. Tak kira lah lelaki ke perempuan. Lelaki kalau tak nak pergi sembahyang Jumaat pun tak sunat. Tak sunat pergi, tak sunat mandi. Kalau perempuan dia nak pergi sembahyang Jumaat pun sunat dia mandi. Orang perempuan dia kalau hari Jumaat dia sembahyang Jumaat, dia tak payah sembahyang Zuhur dah. Tapi sunat bagi dia sembahyang Zuhur. Tapi bagi lelaki dia sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang Zuhur tak boleh pula, haram pula. Tapi kita hari Jumaat sekarang, waktu orang azan dah masih lagi buat kerja-kerja yang tidak dibenarkan oleh syarak, masih lagi berjual beli dekat kedai-kedai. Maka azan saja, sebab azan pertama masuk Zuhur, mana orang baca khutbah lah lepas tu, maka di ketika itu tak boleh dah laki-laki yang bermukim, yang bermustautin, yang balik, yang berakal, maka tidak boleh berjual beli dah. Kalau dia jual beli dosa, walaupun sah jual beli tadi. Kalau yang meniaga tadi perempuan, yang membeli lelaki tak boleh juga. Kalau yang meniaga itu perempuan, yang membeli itu perempuan, itu boleh, sebab perempuan tak diwajibkan sembahyang Jumaat. Berapa ramai zaman sekarang, waktu orang baca khutbah dia masih berjual beli. Berdosa lah, orang lelaki berdosa. Melainkan yang menjual tu pun musafir, yang membeli tu pun musafir, itu tak apa. Kalau musafir, dia musafir tak masalah. Dia musafir, dia tak masalah, dia tak berdosa, sebab orang musafir tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi kalau sembahyang Jumaat sah. Ini banyak berlaku dalam negara kita. Hari Jumaat juga dia bukan salah meniaga hari Jumaat. Yang tak boleh tu selepas azan Tok Khatib baca khutbah dah, kita masih berjual beli, masih bermuamalah pada hari Jumaat. Yang tu tidak dibenarkan oleh syarak. Melainkan dia tidak ada, tak wajib sembahyang Jumaat. Kalau dia tak wajib sembahyang Jumaat, boleh dia berjual beli. Yang tak wajib, orang lelaki yang tak wajib dengan sebab ada keuzuran syarak ataupun dia bermusafir. Ni kebanyakan orang lelaki ni, dia tak sembahyang Jumaat, dia kata aku tak sembahyang Jumaat ni, minggu lepas sembahyang dah. Ni salah ni. Hadis Nabi sembahyang Jumaat ni, siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali seumur hidup, bukan 3 kali berturut-turut. Orang lelaki yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali seumur hidup tanpa ada keuzuran syarak, maka dicop sebagai munafik. Maknanya kalau dia keuzuran syarak tak apa. Macam kita baru ni Covid, ada keuzuran syarak, aku tak ada masalah. Tapi saja malah sembahyang Jumaat. Kenapa tak sembahyang Jumaat? Minggu lepas sembahyang dah, minggu lepas sembahyang pula lah. Minggu ni tak pergi, minggu lepas pergi tu. Dia anggap 3 kali berturut-turut. Bukan 3 kali berturut-turut, 3 kali seumur hidup tanpa ada keuzuran syarak. Maka daripada mula kita balik sampai sekarang, sekiranya ada 3 kali berturut-turut, 3 kali dah tanpa ada keuzuran syarak, berdosa kan? Kena bertaubat lah. Sebab main Jumaat ni tak boleh nak qada macam mana? Syarat main Jumaat macam ada khutbah, dan khutbah tu ada syarat dia. Dan syarat main Jumaat, syarat sah main Jumaat mesti berjemaah. Nak qada macam mana? Tak boleh. Main Jumaat tak boleh qada. Maka sembahyang Jumaat, maka kita janganlah waktu hari Jumaat tadi jadikanlah hari banyakkan ibadah. Kalau bolehlah banyakkan ibadah pada hari Jumaat, banyakkan selawat pada hari Jumaat, banyakkan sedekah pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni juga disunatkan kita berpakaian dengan pakaian putih, baju putih, kopiah putih, jubah putih. Sunat. Hari raya dia lain. Hari raya tak sunat pakai putih. Hari raya sunat pakaian baru. Pakaian yang paling baru dalam simpanan kita. Tak semesti beli baru, paling baru di antara pakaian kita. Hari Jumaat disunatkan berpakaian dengan pakaian putih. Kata Nawawi rahimahullah taala dan syarah Muzahab dalam Muhazab, bermula mazhab ulama pada
puasa pada hari Jumaat itu semata-mata itu telah aku menyebut yang masyhur ini daripada mazhab kita ialah makruh. Maka dengan dialah berkata Abu Hurairah, Az-Zubair, Yusuf, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Munzir. Maknanya dalam mazhab Syafi'i makruh dan makruh puasa semata-mata hari Jumaat. Maka kalau boleh kalau tapi kalau puasa tu wajib qada tak ada masalah. Kita nak qada hari Jumaat tak ada masalah. Puasa nazar yang kena jatuh pada Jumaat maka tak ada masalah. Puasa sunat yang puasa sunat tu hari tu macam puasa Muharram tadi maka tak apa, maka boleh, itu tidak makruh semata-mata hari Jumaat. Yang puasa hari Jumaat semata-mata makruh. Sebab hari Jumaat ni hari raya bagi umat Islam, banyak kelebihan hari Jumaat ni. Sebab kalau mati hari Jumaat, mati siapa yang mati hari Jumaat dan malam Jumaat, dilepaskan daripada azab kubur. Ini memang hadis sahih. Siapa yang mati hari Jumaat dan malam Jumaat lepas pada azab kubur, tapi belum tentu lagi lepas daripada azab di akhirat. Lepas tu orang tanya tu, kalau orang kafir mati hari Jumaat macam mana? Orang kafir mati hari Jumaat, dia kafir. Yang lepas tu orang Islam je, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Orang beriman saja. Orang kafir dia macam mana pun dia tak ada. Dia mati hari Jumaat ke, mati hari apa pun dia tetap dia kafir, dia tak ada. Sebab orang kafir dia tidak beriman. Bila sebut dengan kafir, dia mengingkari beriman kepada Allah Ta'ala. Bila dah dia mengingkari beriman kepada Allah Ta'ala, bagaimana Allah nak ampunkan dosa dia? Begitu juga dengan orang syirik, begitu juga dengan orang murtad. Allah tak ampun dosa dia sebab dia sendiri tidak mengaku Allah itu Tuhan dia. Maka tak boleh. Orang Islam walaupun dia banyak dosa macam mana pun, dia masih beriman kepada Allah, Allah boleh ampun dosa dia sebab dia masih mengakui Allah itu Tuhan dia. Tapi orang kafir kalau dia mati hari Jumaat ke, dia buat apa pun, maka dia tak dapat apa. Orang yang disebut ni khusus untuk orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tak kira dia orang ni banyak ibadah ataupun tak banyak ibadah, kalau dia mati hari Jumaat, dilepaskan dia daripada azab kubur. Begitu juga dengan orang yang ada anak dia mati kecil. Yang disebut pernah Rasulullah beritahu pada sahabat, siapa ada anak mati 3 orang yang mati kecil, belum balik, maka boleh masuk syurga. Maka ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau ada 2 orang mati kecil, anak aku 2 orang ya Rasulullah mati kecil. Maka Rasulullah kata, kalau 2 orang pun masuk syurga. Ada sahabat tanya pula, kalau seorang ya Rasulullah, seorang pun masuk syurga. Mana siapa yang ada anak mati kecil, seorang boleh masuk syurga. Sebab anak yang mati kecil tadi, dia kata dia tidak dapat berkasih sayang di atas dunia, di akhirat dia nak masuk syurga bersama kedua ibu bapanya, berpimpin tangan. Maka tapi dengan syarat mak dan ayah dia bersabar di atas kematian tersebut. Bersabar. Tapi kalau mak ayah dia tak sabar dan tak redha di atas kematian tersebut, maka wallahu a'lam. Tapi jangan pula anak aku ada 3 orang macam kecil tak payah semayang, tak boleh. Itu semayang, beriman pada Allah tetap, beribadah pada Allah tetap. Maka ya, dia mati kecil dia dengan syarat dia redha dan dia sabar di atas ujian tersebut. Itu kalau anak mati kecil ni, doa dia, antara doa dia, ya Allah ya Tuhanku, jadikan bayi yang meninggal ini simpanan pahala kepada kedua ibu bapanya, saham pahala. Tapi bolehlah sebut, tapi kalau kita menghadapi itu payah juga. Anak yang apa tahu lagi kalau anak pertama mati pula. Maksudnya inilah kelebihan hari Jumaat dan kelebihan bulan Muharram. Moga-moga perkongsian sedikit ini memberi manfaat untuk kita dan wallahu a'lam bishawab.